Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada video kali ini kami akan membentangkan berkenaan dengan tugasan PBL 1, iaitu berkenaan dengan kebersihan. Baik, sebelum itu kami merupakan kumpulan likok yang kedua dan terdiri seramai 7 orang ahli, tidak termasuk nakib. Untuk menyiapkan tugasan ini, kami telah bahagikan kepada 3 bahagian, iaitu 3 orang daripada kami akan mencari bahan ataupun membuat research, 3 orang lagi akan menjadi pembentang ataupun presenter, dan seorang lagi akan menjadi editor. Terdapat 6 langkah yang berkaitan dengan tugasan ini yang akan dibentangkan oleh sahabat-sahabat saya. Berdasarkan kes PBL ini, isu yang dapat dikenal pasti ialah masalah kebersihan di persekitaran Kolej Kediaman yang sangat membimbangkan sebagai seorang pelajar universiti. Dengan ini, pihak unit kediaman akan didenda sebanyak RM50 seorang, tidak kira kesalahan tersebut individu atau berkelompok. Ini menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan pelajar kerana didenda walaupun bukan kesalahannya. Denda ini agak besar bagi seorang penuntut universiti. Langkah 2, maklumat yang diperolehi daripada kes PBL ini ialah sikap tidak bertanggungjawab dan mementingkan diri sendiri boleh membebankan pihak lain. Menjaga kebersihan kolej kediaman adalah tanggungjawab pelajar bersama. Langkah 3 adalah pelajar perlu mencari apa itu kebersihan, definisi kebersihan, di mana berlakunya kekotoran dan tempat solat, tandas awam dan lain-lain. Bagaimana cara mengatasi? Kena cari cara-cara menjaga kebersihan, langkah-langkah dalam mencegah kekotoran. Mengapa benda penting? Kita kena cari kepentingan, kesan menjaga kebersihan, maklumat berkaitan dengan daripada mana dapat sumber maklumat. Maklumat dicapai melalui Al-Quran ke atau hadis, kitab turas, artikel ataupun lain-lain. Maklumat yang saya perolehi daripada pelbagai sumber yang telah dikaji. Yang pertama, kebersihan adalah suatu kata yang memiliki makna sangat luas. Kata tersebut sering kita dengar dan sering kita abaikan begitu sahaja. Bersih secara bahasa adalah sesuatu tidak bernoda atau suci, sedangkan menurut syarak bersih adalah kejernihan atau kesucian lahir dan batin seseorang dalam menjalani hidup serta terhindar dari hal-hal buruk. Takrifan bagi kebersihan atau an-nazafah menurut lisan al-Arab ialah penyucian. Perkataan lain yang merujuk kepada kebersihan dalam bahasa Arab ialah taharah, yang membawa maksud bersih, bebas dan suci daripada najis. Kita sebagai manusia tentu menyukai kebersihan, suka tempat tinggal yang bersih, udara yang bersih, air yang bersih dan lingkungan yang bersih. Kebersihan juga merupakan cermin dari kedisiplinan seseorang, terutamanya pelajar universiti. Yang kedua, sebagai umat Islam, wajib untuk kita menjaga kebersihan kerana sudah menjadi fitrah manusia dan amat dituntut dalam agama. Sebagaimana daripada Abu Malik al-Ash'ari, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang maksudnya kebersihan adalah sebahagian daripada iman. Riwayat Muslim. Berdasarkan dari hadis ini, sebagai umat Islam hendaklah kita menjaga kebersihan diri atau kebersihan persekitaran untuk mengelakkan diri daripada sebarang penyakit. Sebagai contoh, puncanya berlaku daripada kekotoran persekitaran, seperti masalah yang sering kali berlaku di tempat penginapan seperti kolej kediaman, asrama sekolah dan sebagainya. Bukan sahaja kebersihan rohani yang dituntut oleh Islam, bahkan kebersihan luaran juga tidak terkecuali. Yang ketiga, menurut Al-Quran pula, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Surah Al-Baqarah ayat 222. Kita disuruh untuk mensucikan diri dan menjaga kebersihan kerana Allah menyukai kebersihan. Oleh itu, sebagai umat Islam, kita perlulah menjaga kebersihan kerana ia adalah suatu kewajipan dan sebagai ketaatan serta pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis Nabi bersabda, sesungguhnya Allah itu sangatlah indah dan menyukai setiap hal-hal yang indah. Akhir sekali, pelajar mestilah menjaga kebersihan walaupun kita kekalangan masa sebagai pelajar yang penuh tugasan. Langkah 5, berdasarkan petikan daripada kitab Bidayatul Hidayah di muka surat yang ke-133 yang berbunyi, maka apabila engkau telah selesai daripada mengangkat hadas dan membersihkan kotoran yang terdapat pada badan, pakaian, tempat solat dan menutup aurat daripada pusat hingga ke lutut bagi lelaki. Jika ibadat solat mensyaratkan setiap umat Islam mementingkan kebersihan, begitu juga tuntutan Islam supaya kebersihan dipelihara setiap masa dalam kehidupan. Tidak mungkin Islam hanya menitik beratkan soal kebersihan ketika seseorang Muslim hendak menunaikan ibadat sahaja.
sedangkan kehidupannya diselubungi kekotoran yang tidak mencerminkan imej Islam sebagai agama suci. Dapatan dan refleksi daripada kes ini adalah isu kebersihan yang berlaku dalam kalangan pelajar. Isu yang berbangkit dalam kajian ini adalah isu kebersihan yang berlaku di kolej kediaman pelajar, iaitu masalah persekitaran unit kolej kediaman yang tercemar dan kebersihan yang tidak dijaga. Antara punca kepada masalah ini ialah sikap pelajar yang tidak bertanggungjawab, membuang sampah merata-rata, menyebabkan unit kolej kediaman kotor dan sampah bertabur di mana-mana tempat. Selain itu, sikap pelajar yang tidak mementingkan kebersihan dan tidak mengambil endah akan kepentingan kebersihan kediaman menyebabkan masalah ini semakin berlarutan. Antara tindakan yang perlu diambil bagi menangani masalah ini adalah menganjurkan kempen kesedaran untuk memupuk perasaan cintakan kebersihan oleh kalangan pelajar. Di samping itu, pemantauan kebersihan perlu dijalankan secara aktif pada setiap hujung minggu oleh pihak pentadbir demi memastikan unit kolej kediaman sentiasa dalam keadaan bersih.